Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا وافتح على عارفين كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ربي يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك وعليك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعوذ كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارق يترك بخير يا رحمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala pada pagi yang mulia dan bahagia ini dapat sama-sama kita bertemu dan berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa merahmati, memberkati, meridai, memudahkan serta menunaikan segala hajat kita, sama ada hajat duniawi lebih dari hajat ukhrawi. Macam mana semua? Anak-anak semua sihat? Dah lama cuti kan? Duduk rumah, duduk bina badan lah. Hari-hari makan, minum, tidur, game. Makan, minum, tidur, game. Kan? Ngapai sikit-sikit lah. Kena ubah sikit. Kena ubah sikit. Biar kita perbanyakkan hubungan kita dengan Al-Quran dan perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bantu dan tolong kita serta permudahkan segala urusan kita insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan ambil bab yang ke-77. Bab yang ke-77 muka surat 45. Muka surat 45. Bab yang ke-77 muka surat 45. Jadilah bagi anak yatim seperti seorang bapa yang penyayang. Jadi bab ni nak menceritakan pada kita sekiranya ibu kepada anak yatim tadi berkahwin lain, dapat ayah baru, maka ayah baru tu kena jadi seorang ayah yang penyayang. Dan kalau kita tengok yatim ni sebenarnya ialah mereka yang kematian bapa dia. Itu yatim. Yatim ialah mereka yang kematian bapa atau ayah. Al-aji ialah mereka yang kematian ibu dia. Ini beza. Arab ni dia hebat. Hebat. Kita ni anak yatim-yatim ya. Tapi Arab kalau kematian ayah nama yatim, kalau mak yang mati nama dia al-aji, dan kalau mak dan ayah mati kita sebut yatim piatu. Dalam bahasa Arab dia panggil al-latim. Al-latim. Al-latim adalah gelaran bagi mereka yang kematian mak dan ayah. Ini kita kena beza. Yatim ialah mereka yang kematian ayah. Al-aji mereka yang kematian ibu. Al-latim ialah mereka yang kematian ibu dan bapa. Yang kita selalu sebut yatim piatu. Kemudian istilah anak yatim ni kata Nabi SAW selagi mana belum baligh. Istilah anak yatim ni ialah selagi mana belum baligh. Kalau dah baligh dah tak nama anak yatim dah. Ni kita takkan umur 30 yatim ni kot. Melainkan kalau ayah dia bernama yatim. Tu bawa anak yatim sampai mati. Pasal apa? Pasal ayah dia bernama yatim. Tapi kalau istilah anak yatim hanya sehingga baligh saja, Okey. Haddatsana Amr bin Abbas qala haddatsana Abdul Rahman qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq qala sami'tu Abdul Rahman bin Abraz
Abza. Sami'tu Abdurrahman bin Abza. Qala Dawud. Kunna lil yatimi kal abir rahim. Wa'lam annaka kama tazra'u kadhalika tahsudu. Ma akhbahal faqra ba'dal ghina. وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. Amr bin Abbas menceritakan kepada kami, Abdul Rahman menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami daripada Abu Ishaq. Aku mendengar Abdul Rahman ibnu Abza. Dia berkata, Daud berkata, jadilah kamu bagi anak yatim seperti seorang bapa yang penyayang. Ketahuilah, sebagaimana engkau menanam, maka engkau akan menuai. Alangkah buruknya kefakiran setelah kaya. Lebih dari itu atau lebih buruk lagi, ialah kesesatan setelah mendapat petunjuk. Apabila engkau berjanji terhadap temanmu, maka penuhilah janjimu. Sekiranya engkau tidak melakukannya, maka akan mengakibatkan permusuhan antara kamu dan dia. Berlindunglah kepada Allah dari teman yang jika engkau mengingatkan Allah, dia tidak membantumu. Dan jika engkau lupa kepada Allah, maka dia tidak mengingatkanmu. Jadi, Dawud rahimahullah ta'ala dalam nasihat dia, yang pertamanya dia kata, jadilah kamu bagi anak yatim tu seperti mana seorang bapa yang penyayang. Jadi kalau sekiranya di masa akan datang ataupun ada seorang yang berkahwin dengan janda, yang mana janda tadi memiliki anak yang belum baligh, maka dia sebagai suami atau sebagai ayah baru, maka dia hendaklah melayani anak-anak yatim tadi dengan layanan yang baik. Kerana apa? Kerana mereka adalah orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu kita layan mereka dengan layanan yang baik. Dalam arti kata yang lain, kita laksanakan tugas dan tanggungjawab. Sediakan makan yang kita mampu, sediakan pakaian yang kita mampu, dan sediakan tempat tinggal sekadar yang kita mampu. Bukan kata layan anak yatim ni sampai lebih-lebih, sampai over dah. Mana mengikut kemampuan yang boleh kita sediakan, yang boleh kita bagi kepada mereka. Yang pasti, yang pentingnya, jangan sekali-kali menzalimi anak yatim tu tadi. Pernah benda ni berlaku di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang budak ni, Rasulullah tengok kawan-kawan dia semua seronok, gembira nak sambut raya, dia je yang tak seronok. Lalu Nabi SAW pergi tanya dia, pasal apa kamu tak seronok, pasal apa kamu sedih? Dia kata, ayahku mati dalam peperangan bersama dengan Rasul SAW. Lalu setelah iddah, mak aku berkahwin lain. Bila mak berkahwin lain, maka ayah baru ni telah ambil semua hartaku dan membiarkan aku begitu sahaja. Lalu Nabi SAW bawa dia balik ke rumah dan beli pakaian, jadikan dia sebagai anak angkat Rasul SAW. Jadi akhirnya pada hari raya tu, dia keluar dengan pakaian yang cantik, pakaian yang indah, dan dia tayang pula kepada kawan-kawan dia, dan mengatakan bahawasanya aku adalah anak angkat kepada Rasul SAW. Jadi nak cerita, ini adalah sejarah yang pernah berlaku di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mengingatkan kita agar kita melayani anak yatim dengan layanan yang baik. Dalam masa yang sama, maksud kata layanan yang baik tadi ialah kita tidak menzalimi hak mereka, tidak menzalimi hak mereka. Okey. Ketahuilah sebagaimana engkau menanam, maka engkau akan menuainya. Kama tadin tudan. Seperti mana yang disebut. Seperti mana kalau kamu, seperti mana kamu buat, dan itulah balasan yang kamu akan dapat. In ahsantum li anfusikum. Kalau kita buat baik,
sebenarnya kita buat baik kepada diri kita sendiri. Bukan kita buat baik kepada orang lain. Dan hasil daripada kita buat baik tadi akan kita kata diperolehi oleh kita dan diperolehi oleh orang yang ada di sekeliling kita. Alangkah buruknya kefakiran setelah kaya. Alangkah buruknya kefakiran setelah kaya. Seseorang yang dulu dia kaya tiba-tiba jadi miskin, jadi susah. Ini adalah di antara benda yang agak mencabar. Orang yang dah biasa makan pun senang, minum pun senang, nak dapat pakaian pun senang, tempat tinggal yang selesa, tiba-tiba dia diuji oleh Allah dengan sedikit kesusahan. Seperti mana ada di kalangan sahabat-sahabat kita mungkin yang diuji oleh Allah dalam keadaan pandemik sekarang ni kan. Jadi mungkin dia nak memulakan kehidupannya tu agak mencabar. Dan inilah perbandingan yang dibuat oleh Daud rahimahullah ta'ala, nak memberi gambaran kepada kita bahawasanya orang yang dalam keadaan macam ni begitu, orang kata begitu mencabar kehidupan dia, begitu mencabar kita kata apa, perjalanan yang dia akan lalui, yang dia akan tempuh dalam kehidupan dia. Dan dia kata lebih daripada itu lagi, dia kata, atau lebih buruk lagi, iaitulah kesesatan setelah mendapat petunjuk. Seorang yang dapat petunjuk, tiba-tiba dia sesat, tiba-tiba dia berpatah balik, tiba-tiba dia ulang balik, atau kita kata terjerumus balik ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Maka ini adalah benda yang sangat buruk. Allah dah bagi hidayah, Allah dah bagi petunjuk, Allah dah bantu dan tolong dia, bawa dia ke jalan yang lurus, tiba-tiba dia patah balik. Maka sebab itulah saya pesan pada diri saya dan sahabat-sahabat, adik-adik, anak-anak dan semua muslimin muslimat yang mungkin bersama dengan kita pada pagi ini, bagi mereka yang dah hijrah dah, maka dia kena jaga betul-betul. Dia kena jaga betul-betul. Memang akan mencabar. Bagi mereka yang dah berhijrah, nak berhijab, nak kita kata berjubah, berserban, ataupun nak melazimi amal ibadah, di sana syaitan dia tak akan duduk diam. Syaitan sebagai musuh kita, yang disebut oleh Allah Ta'ala, musuh kita ialah syaitan. Yang mana syaitan ni dah berjanji dengan Allah bahawa dia takkan biar anak Adam selesa. Syaitan telah berjanji dengan Allah, dia takkan biar anak Adam ni dalam keadaan selesa buat ibadah, dalam keadaan selesa melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pasti akan cari jalan bagaimana dia boleh halang kita daripada melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menjadi cabaran yang agak besar, cabaran yang agak, orang kata apa, hebat bagi mereka yang mula berhijrah. Maka dia kena betul-betul ada kekuatan dalaman, dan dia perlu kepada pembimbing, dia perlu kepada orang yang sentiasa mengingatkan dia, sentiasa menasihati dia. Kerana kalau kita tak tahan, maka kemungkinan kita akan kembali balik kepada zaman silam balik, akan kembali balik kepada keadaan yang sebelum kita berhijrah ni. Maka sebab itulah kita kena ingat, perlu minta bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, nasihat Daud ni rahimahullah ta'ala, dia kata, apabila engkau berjanji terhadap temanmu, maka penuhilah janjimu. Sekiranya engkau tidak melakukannya, maka akan mengakibatkan permusuhan antara kamu dan dia. Itu sebab bila kita berjanji, maka kita tunaikan janji kita. Maka sebab itulah bila kita berjanji, maka kita kaitkan dengan insya-Allah. Kita kaitkan dengan insya-Allah. Kerana apa? Mungkin kadang-kadang ada halangan-halangan yang tak dapat kita nak tunaikan janji kita buat masa tersebut. Maka dengan kita kata insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan maafkan kita, dan kita maklumkan kepada kawan kita bahawasanya kita tak dapat menunaikan lagi janji tersebut. Insya-Allah mungkin kita akan penuhi janji tersebut di masa akan datang, kerana kita ada halangan-halangan yang mungkin kita tak dapat nak elakkan. Sebab dalam kehidupan duniawi ni kita tak tahu apa benda yang akan berlaku. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala bagi perumpamaan kehidupan dunia ni seperti mana ayak, kamain. Allah Taala sebut kehidupan dunia ni seperti mana ayak. Pasal apa Allah Taala sebut ayak? Allah Taala pilih ayak sebagai perumpamaan kerana ayak ni dia tak tetap di satu tempat. Ayak ni dia tak tetap di satu tempat. Dia akan mengalir ke tempat yang lain. Begitu juga dengan duniawi.
Duniawi ni dia tidak akan tetap di dalam satu keadaan, di atas satu keadaan. Dia akan berubah dari masa ke semasa. Duniawi akan berubah. Hari ni kita seronok, mungkin esok kita sedih. Hari ni kita kenyang, mungkin esok kita lapar. Hari ni kita sihat, mungkin esok lusa tulat ke, mungkin ada orang tu yang sakit. Maka sebab itulah kita kena tahu tabiat kehidupan duniawi ni, bahawasanya ianya tidak tetap dan berubah-ubah. Maka sebab itulah kita jadikan dunia yang ada ini sebagai batu loncatan. Kita jadikan dunia yang ada ni sebagai tangga, sebagai tangga untuk kita meraih keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mendapat ganjaran yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lepas peluang yang ada. Sebab peluang ni kalau lepas, ianya tidak akan berulang lagi. Ianya tidak akan berulang lagi. Hari ni hari Jumaat, alhamdulillah. Maka marilah kita perbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat kita perbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah jam sebelum masuk maghrib, kita perbanyakkan berdoa kepada Allah. Kerana itu adalah di antara masa yang dimustajabkan doa. Kemudian kita laksanakan sembahyang duha, sembahyang sunat yang dituntut. Kerana hari Jumaat ni adalah merupakan hari yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi hadiah kepada kita. Yang Allah Taala nak gandakan ganjaran dan balasan untuk kita. Jadi kalau kita tak rebut peluang ni, maka rugilah kita. Bila hari ni kita tak ambil, esok kita dah tak boleh nak cover dah apa yang kita lepas pada hari ni. Pagi tadi kalau sekiranya kita tak sembahyang sunat subuh, maka kita dah tak boleh nak buat apa dah. Dalam catatan amalan kita kosong. Dalam catatan amalan kita, bila kita dapat suratan amalan nanti, kita akan tengok, subuh pagi tadi pada tarikh siang-siang, hari siang-siang, catatan tu kosong. Pasal apa? Kerana kita tak tunaikan apa yang dituntut oleh Allah, apa yang disuruh oleh syarak. Rugi kita. Saya ingatkan anak-anak, adik-adik ni, yang masih kecil, yang masih tak berdosa atau yang masih kurang dosa, marilah sama-sama kita perbanyakkan amal ibadah. Jadikan kehidupan kita ni penuh dengan amal ibadah seperti mana yang dituntut, yang diperintah oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rugi kita kalau kita tak rebut peluang, sebab kita muda. Adat kata banyak masa yang kita boleh buat, yang boleh kita dapatkan ganjaran pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rebutlah peluang ni. Jangan kita jadikan masa muda ni untuk kita nak enjoy semata-mata. Jangan jadikan masa muda ni untuk kita nak sonok semata-mata. Jangan kita jadikan masa muda ni untuk kita nak sia-siakan kehidupan dan peluang yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Rugi. Bila dah tua esok nanti kita akan rasa rugi. Alangkah menyesalnya bila kita dah berumur. Maka sebab itulah ana pesan pada semua adik-adik, semua sahabat-sahabat, mari kita rebut peluang yang ada. Ana ni dah tua dah. Rasa menyesal. Masa muda dulu tak banyak buat amal ibadah. Masa muda dulu kurang. Kita kata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah tua dah baru nak buat. Bila dah tua dah baru nak ni, tak banyak yang kita boleh buat. Walaupun mungkin kita usaha, kita nak cuba cover balik, tak banyak yang kita boleh buat. Jadi marilah kita mula daripada zaman kita muda lagi. Mula daripada kita masih remaja lagi. Apabila kita mula daripada kita masih muda lagi, apabila kita mula ketika kita masih remaja lagi, insya-Allah banyak saham-saham kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di antara mereka yang boleh duduk di bawah naungan Arash ialah syabun nasha'a fi ibadatillah atau kama qala alaihi wasallam. Ialah pemuda, remaja. Remaja, muda-mudi yang mana mereka membesar dalam keadaan taat kepada Allah, jaga sembahyang mereka, jaga puasa mereka, jaga amal ibadah mereka, jaga hubungan mereka dengan Allah, maka mereka akan layak duduk di bawah naungan Arash pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Arash Allah Subhanahu Wa Taala. Berlindunglah kepada Allah daripada teman, daripada kawan. Jika engkau mengingatkan Allah, dia tidak membantumu. Ini juga adalah kawan yang tak sesuai dengan kita. Sebab itulah minta berlindung daripada kawan yang kalau kita ingat, dia tak bantu kita. Dan kalau kita lupa, dia tak peringatkan kita. Sepatutnya sebagai seorang kawan,
Sepatutnya sebagai seorang kawan ni kita punya, oh sekarang dah waktu zuhur dah. Oh sekarang dah masuk waktu. Oh sekarang jadual untuk kita mengaji. Bukan kawan kita yang mengingatkan kita game. Oh sekarang waktu untuk main game. Oh sekarang masa untuk kita nak tukar game lain pula. Bukan sekadar itu kawan kita. Kawan kita ialah kawan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan yang membantu kita untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kawan yang sejati. Ini kawan yang sebenarnya. Maka sebab itulah kita pilihlah kawan yang sesuai. Bukan kata tak boleh kita nak main tak, boleh main. Tapi jangan sampai lajak semayang ke mana, Quran ke mana, zikir kita, selawat kita ke mana. Islam tak larang kita nak main, boleh main. Tapi jangan sampai permainan kita tu mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai permainan kita tadi menghalang hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita kena usaha, ikhtiar, cari jalan bagaimana kita boleh manfaatkan peluang yang ada, ruang yang ada, untuk kita sama-sama saling ingat mengingati. Sebab itulah kita selalu baca wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Kemudian Allah Taala kata wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tawasaw bina musyarakah. Kalau kita belajar bahasa Arab kan, tawasaw bina musyarakah, saling pesan memesan, ingat mengingat, bantu membantu, nasihat menasihati dalam perkara-perkara kebenaran, dan bantu membantu, tolong menolong, nasihat menasihati dalam perkara yang berkaitan dengan kesabaran. Jadi orang yang boleh buat benda ni, maka dia akan termasuk di kalangan orang yang tak rugi. Sebab Allah Taala sebut ada 4 golongan yang tak rugi. Yang pertama golongan beriman, illal ladzina amanu. Golongan yang beriman mereka tak rugi. Kemudian yang kedua wa amilus solihat. Itulah golongan yang beramal dengan amalan soleh, yang diperintah oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya wa tawasaw bil haqq. Iaitulah mereka yang berpesan, yang saling berpesan, saling menasihati dalam perkara-perkara kebenaran. Kemudian wa tawasaw bis sabr, dan mereka yang saling berpesan-pesan, nasihati, ingat mengingati dalam perkara yang berkaitan dengan kesabaran. Kita nak menghafal Quran kena sabar, nak menunaikan sembahyang qiyamul lail kena sabar, nak sembahyang duha kena sabar, nak taat pada ibu bapa kena sabar. Semua benda ni perlu kepada kesabaran, dan kita kena saling mengingati sesama kita, pesan memesan sesama kita. Bukan sekadar kita berpesan dalam perkara yang berbentuk duniawi, maka kita kena juga berpesan dalam perkara yang berbentuk ukhrawi, benda yang boleh membantu dan menolong kita, yang boleh menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Haddatsana Musa qala haddatsana Hamzah bin Nujaih Abu Umarah qala sami'tu al-Hasan yaqul laqad ahidtu al-muslimin wa inna ar-rajula minhum la yusbihu fa yaqulu ya ahliyah, ya ahliyah, atau ya ahliyah, ya ahliyah, yatimakum, yatimakum, ya ahliyah, ya ahliyah, miskinakum, miskinakum, ya ahliyah, ya ahliyah, jarakum, jarakum, wa usri'a bi khiyarikum wa antum kulla yawmin tarzaluna, tarzalun. Wa sami'tu yaqul idza syi'ta ra'aitahu fasiqan yatama'aqu bi 30,000 ila an-nari ma lahu qatalahu Allah ba'a khilafahu bin Allah bi thamanin anzin wa in syi'ta ra'aitahu mudayyi'an murbada fi sabilis syaitan la wa'idha lahu min nafsihi wala minan nas. Musa menceritakan kepada kami, Hamzah bin Nujaih Abi Umarah menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Al-Hasan berkata, aku pernah tinggal bersama kaum muslimin. Salah seorang daripada mereka berkata, wahai keluargaku, anak yatim yang ada di tengahmu. Wahai keluargaku, orang miskin di antara kamu. Wahai keluargaku, tetanggamu, segeralah menuju orang yang terbaik di antara kamu.
sedangkan kamu selalu dalam keadaan melarat. Aku juga mendengarnya berkata, kalau kamu ingin melihat si fasik berkubang di api neraka selama 30,000 tahun, apa dayanya bila Allah Ta'ala telah memerangi dirinya. Dia telah menjualkan dirinya kepada Allah dengan harga yang amat murah. Jika engkau ingin memperhatikannya, menyia-nyiakan menyia-nyiakan dirinya dan masuk ke dalam jalan syaitan, menyia-nyiakan dirinya dan masuk ke dalam jalan syaitan, tidak ada nasihat untuknya baik daripada dalam dirinya, apatah lagi dari orang lain. Jadi kalau kita tengok kata-kata sahabat Umarah ni, Nujaih Abu Umarah ni, dia kata, Hasan berkata, aku pernah bersama dengan kaum muslimin setelah seorang daripada mereka kata, wahai keluarga ku, ya wahailah. Kalau kita belajar bahasa Arab, wahailah ni adalah kalimatun nadbin. Iaitulah kalimah yang digunakan untuk meratap. Seolah-olah dia sebut benda tu mengingatkan keluarga dia. Mengingatkan keluarga dia supaya melayani anak-anak yatim. Melayani anak-anak yatim yang ada di sekeliling kita. Yang ada berdekatan dengan kita, yang ada berhampiran dengan kita. Bukan kata kita perlu usaha untuk cari anak yatim sampai keluar sana. Kita cari yang ada di sekeliling kita dulu. Tengok yang ada di sekeliling kita dulu. Kemudian yang keduanya, orang miskin yang ada di sekeliling kita, yang ada berdekatan dengan kita. Mana kata ini adalah tanggungjawab kita. Saya selalu sebut, tambah sekarang ni, zaman Allah Ta'ala uji kita dengan COVID-19 ni, atau COVID-19, pandemik COVID-19 ni. Mungkin ada di sekeliling kita yang berdekatan dengan kita, ada sahabat-sahabat kita, ada kawan-kawan kita, ada saudara mara kita yang terkesan dengan benda ni, dengan ujian Allah Ta'ala ni. Maka menjadi tanggungjawab dan kewajipan kita untuk bantu sekadar yang boleh kita bantu, sekadar yang mampu kita bantu. Mungkin dia perlu RM100, mungkin kita hanya mampu bantu dan tolong dia RM10 ke, RM20 ke. Yang penting ada peranan kita. Ada peranan kita. Kalau kita boleh tunaikan semua keperluan dia, itu lebih baiklah. Tapi kalau kita tak dapat menunaikan keperluan dia, paling kurang kita ada peranan dalam membantu dan menolong sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang terkesan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kemudian dia sebut juga, wahai keluargaku, tetanggamu, berkaitan dengan jiran juga perlu ambil berat. Kita dah sebut banyak kali dalam pertemuan kita berkaitan dengan tanggungjawab kita terhadap jiran-jiran kita. Lama kita bahaskan, kita kongsi hadis berkaitan dengan jiran ni, kerana ianya di antara benda yang sangat-sangat dipesan oleh Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan jiran ni adalah di antara tanggungjawab yang agak besar, yang di mana Rasulullah kata Jibril selalu datang berpesan benda ni, nak cerita betapa pentingnya hubungan kejiranan. Maka sebab itulah kita kena berlapang dada. Biar kita hidup berjiran ni, kita kena sentiasa berlapang dada, kena sentiasa ada sifat saling memaafi. Sebab bila berjiran ni, kadang-kadang ada benda-benda yang tak seronok berlaku kadang-kadang. Mungkin tak melalui kita, melalui anak-anak, melalui binatang peliharaan kita dan sebagainya. Jadi, maka bila kita hidup berjiran ni, kena sabar, kena bertolak ansur, saling maafi. Kerana apa? Kerana inilah tabiat bila kita hidup berjiran. Sebab itulah Nabi kata, khairun nas man khalatan nas wa yasbiru ala adzahum. Atau kama qala alaihi wasallam, sebaik-baik manusia ialah mereka yang bergaul dengan manusia yang lain dan dia bersabar di atas qarinah mereka. Bersabar di atas apa yang dilakukan oleh orang ramai atau oleh jiran, tetangga dan sebagainya. Ini adalah orang yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segeralah menuju orang yang terbaik di antara kamu, sedangkan kamu selalu dalam keadaan melarat. Mana kata kita bantulah, segera kita bantu, tolong orang yang boleh kita bantu, orang yang boleh kita tolong. Tapi kalau sekiranya kita tak bantu, tak tolong, sekiranya kita tak ambil berat tentang anak yatim, orang miskin, maka kita akan jadi orang yang melarat, orang yang teruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana orang yang tak tunaikan tanggungjawab ni
akan diazab, akan disiksa oleh Allah sekiranya dosa dia tak diampuni oleh Allah. Sekiranya dia mati dalam keadaan dia tak sempat nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita kena usaha, ikhtiar, cari jalan bagaimana kita boleh laksanakan tanggungjawab kita terhadap anak yatim. Kalau sekiranya ada anak yatim di sekeliling kita, bagaimana kita boleh laksanakan tanggungjawab kita terhadap orang miskin yang ada di sekeliling kita yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Bagaimana tanggungjawab yang perlu kita laksanakan terhadap jiran-jiran kita. Mungkin ada jiran kita yang memerlukan bantuan dan pertolongan daripada kita. Maka kita bantu dan tolonglah dia sekadar kemampuan kita. Apa yang boleh kita bantu, apa yang boleh kita tolong. Haddatsana Musa qala haddatsana Salam bin Abi Muti' an Asma bin Ubaid qala qultu li Ibn Sirin indi yatim qala isna' bihi ma tasna'u bi waladik idribhu ma tadribu waladak. Musa menceritakan kepada kami, Salam bin Abu Muti' menceritakan kepada kami daripada Asma bin Ubaid. Asma bin Ubaid. Dia berkata, aku berkata kepada Ibn Sirin. Ibn Sirin ni tabi'in. Ibn Sirin seorang ulama tabi'in. Ibn Sirin adalah merupakan seorang ulama tabi'in yang masyhur, hebat. Dia seorang ahli peniaga yang hebat. Kalau kita baca sejarah Ibn Sirin ni, selain daripada dia boleh mentakwil mimpi, dia adalah merupakan seorang ahli perniagaan. Ahli perniagaan yang hebat. Pernah suatu hari Ibn Sirin ni, dia didatangi oleh penjual madu. Sebab siapa-siapa yang nak berniaga, maka mesti akan datang berjumpa dengan Ibn Sirin dulu. Sebab kalau sekiranya barang maka dibeli oleh Ibn Sirin, insya-Allah peniaga-peniaga lain akan beli barang tu. Sebab apa? Sebab Ibn Sirin ni dia sangat jaga benda-benda ni. Tak mau langsung ada benda-benda yang syubhah. Tak mau langsung ada benda-benda yang keraguan dalam jual beli dan dalam barang yang nak dijual dan nak dibeli. Jadi sebab itulah kalau kita tengok pedagang-pedagang bila mereka datang ke situ, maka akan jumpa Ibn Sirin dulu. Kalau Ibn Sirin beli, insya-Allah peniaga-peniaga lain pun akan beli barang tu. Jadi datang seorang peniaga madu. Berjumpa dengan Ibn Sirin. Dia kata, wahai Ibn Sirin, saya ada bawa madu. Ada beberapa tong lah madu. Dulu-dulu orang buat dalam tong je. Tong kayu. Yang dibuat daripada ni lah. Tong yang dibuat daripada kayu lah. Diusung oleh 2 orang, 3 orang. Satu tong tu. Jadi dia datang bertemu dengan Ibn Sirin. Dia tahu, Ibn Sirin, saya ada 2-3 tong madu. Kamu nak beli tak? Ibn Sirin kata, minta maaf. Saya tak boleh beli. Sebab saya ada baru je beli barang. Dah penuh dah barang dalam kedai saya. Dan saya pun tak ada duit tunai. Kalau kamu nak, saya boleh bayar dengan barang. Mana beli madu, bayar dengan barang. Lalu lelaki yang jual madu ni, dia kata, tak boleh lah. Saya tak perlu kepada barang kamu. Yang penting sekarang ni, saya nak habiskan madu saya. Ibn Sirin kata, minta maaf, saya tak ada duit tunai. Lalu penjual madu kata, tak apalah, kamu ambil dulu dan kamu bayar dalam tempoh sebulan ataupun 2 bulan. Masa akan datang lah, lebih kurang macam tu lah. Mana kata, ambil dulu, nanti bayar kemudian. Ambil dulu, nanti bayar kemudian. Jadi Ibn Sirin kata, kalau inilah persetujuan yang kamu bagi, aku boleh ambil dulu, tapi nantilah kemudian dah bayar. Ibn Sirin pun ambil madu tadi. Bila ambil madu, letak dalam kedai dia. Kebetulan bila dia balik ke rumah dia, pembantu dia lupa nak tutup rapat madu tu tadi. Lupa nak tutup rapat madu tu, maka keesokan harinya bila dia datang ke kedai, tengok-tengok ada seekor anak tikus. Ada seekor anak tikus mati di dalam madu tadi. Lalu Ibn Sirin panggil pembantu dia, suruh bawa madu ni, pergi lempak masuk dalam sungai. Lempak masuk dalam sungai. Lalu pembantu kata, wahai Ibn Sirin, rugi kita ni, dah lah hutang tak bayar lagi.
Nak buang pula. Apa kata kita buang sikit-sikit tempat-tempat kesan yang tikus mati tu, yang lebih kita jual. Taklah rugi. Ibn Sirin kata apa? Dia kata, kamu boleh tunjuk tak di mana tempat yang tak kena bakteria, bakteria ataupun kuman tikus ni, tak mana kamu boleh tunjuk tak? Lalu pembantu kata, aku tak boleh tunjuk. Jadi aku pun tak boleh tunjuk, kata Ibn Sirin. Mungkin semua madu ni telah terkena kuman ataupun bakteria daripada tikus yang mati ni. Maka sebab itulah aku tak mau menanggung dosa dan beban di hari akhirat nanti. Aku jual benda yang aku tak pasti benda tu baik ataupun tak baik, ataupun kita kata bersih ataupun tak bersih. Maka dibuang. Dia pesan kepada pembantu dia, jangan letak di tempat buang sampah, nanti orang lagi kutip pula. Kan? Orang kita tengok, madu satu tong ni. Orang ambil kutip, pergi jual pula. Pergi tuang masuk dalam sungai. Supaya tidak ada orang yang ambil. Cerita bayang tengok. Kalau kita lah, wallahualam lah. Wallahualam, kalau kita, mungkin kita pun buat seperti mana yang disarankan oleh pembantu kedai tadi. Buang kesan-kesan tikus, orang bukan tahu pun kan. Orang bukan tahu pun. Lepas tu yang lebihnya jual. Tapi dengan kewarakan, ketakwaan Ibn Sirin ni, Masya Allah hebat. Akhirnya buang. Setelah sampai tempoh masa, datang orang yang penjual madu tu datang untuk minta duit dia. Bila datang jumpa dengan Ibn Sirin, wahai Ibn Sirin, tempoh masa dah sampai. Dulu kamu janji nak bayar hutangku atau nak bayar harga madu ni. Sekarang tempoh masa dah sampai, sila bayar. Ibn Sirin kata, minta maaf, saya belum memiliki bayaran yang sepenuhnya untuk saya bayar madu kamu. Lagipun perniagaan saya pun tak berapa nak maju. Kemudian madu yang dibeli pun tak boleh nak pakai, tak boleh nak jual, sebab tikus masuk. Kalau kamu nak, saya boleh bayar duit atau tunai separuh dan bayar dengan barang separuh. Lalu lelaki yang penjual madu kata, mana boleh, saya perlukan duit tunai. Saya nak duit tunai. Saya tak mau barang. Saya tak perlu kepada barang. Dan kamu kena bayar sebab kamu dah janji nak bayar pada hari ni. Lalu dia pun tekan Ibn Sirin. Ibn Sirin kata, saya tak ada duit nak bayar. Macam mana nak bayar? Hanya ada separuh saja. Dan kalau kamu nak, kamu boleh ambil barang. Akhirnya, cadangan Ibn Sirin tidak disetujui oleh penjual madu tadi. Akhirnya Ibn Sirin kata, minta tempoh. Dalam seminggu lagi lebih kurang. Minta tempoh dalam seminggu lagi. Maka penjual madu pun setujulah bagi tempoh selama seminggu lagi. Setelah selesai seminggu, datang penjual madu. Minta duit dia. Dan dalam keadaan yang sama juga, Ibn Sirin masih tak mampu lagi nak bayar hutang tersebut atau nak bayar dengan harga yang diminta oleh penjual madu tadi. Akhirnya, benda tu dibawa ke mahkamah. Dibawa ke mahkamah, dibicarakan di mahkamah. Kita bayang seorang ulama yang masyhur, tabi'in yang masyhur, yang hebat, dibawa ke mahkamah. Lalu hakim memang kenal dengan Ibn Sirin. Sebab Ibn Sirin ulama yang masyhur, semua orang kenal. Hakim tanya apa kes. Lalu penjual madu kata, Ibn Sirin berjanji nak bayar hutang dia, tetapi dah sampai tempoh, dia masih belum bayar lagi hutang. Lalu hakim tanya, betul ke Ibn Sirin? Ibn Sirin kata, betul. Saya tak ada duit nak bayar tunai semua. Saya mencadangkan saya bayar separuh tunai dan separuh lagi dengan barang. Tapi penjual ni tak setuju, saya pun tak boleh buat apa. Lalu hakim kata, mengikut undang-undang yang ada, orang yang tak boleh bayar hutang, maka perlu dipenjarakan sehingga dia mampu untuk bayar hutang dia. Itu undang-undang zaman tu. Orang yang tak bayar hutang, maka perlu dipenjarakan dia sehingga ada orang tolong bayar, ataupun mungkin ada sumber-sumber yang mencukupi untuk dia bayar hutang dia. Akhirnya Ibn Sirin kata, apa boleh buat? Saya memang tak mampu nak bayar. Masuk penjara pun masuklah. Lalu Ibn Sirin pun dipenjarakan. Bila sampai di penjara, lalu datang pegawai penjara. Sebab orang semua kenal Ibn Sirin. Seorang ulama yang masyhur, seorang ulama yang hebat. Lalu datang pegawai penjara kata, wahai Tuan Guru, saya mencadangkan, sebab Ibn Sirin ini memang orang kenal, ulama yang masyhur, yang hebat.
ramai anak murid dia. Ya, dia kata, wahai tuan guru, saya mencadangkan siang Tok Guru duduk di penjara, malam balik rumah. Kan? Sebab dia sebagai pegawai penjara, jadi dia ada hak untuk memberi kelonggaran. Lalu Ibn Sirin kata, aku tidak akan terima cadangan kamu. Kerana hakim telah menjatuhkan hukuman bahawa aku perlu duduk dalam penjara. Cerita bayang kita lah, kalau kita na'udzubillah lah. Ini sebagai contoh je. Kalau berlaku macam ni mungkin kita dah terima dah tawaran daripada pegawai penjara tu. Tapi Ibn Sirin rahimahullah ta'ala dengan keimanan dia, dengan ketakwaan dia, dengan kehebatan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menolak tawaran yang ditawarkan oleh pegawai penjara tadi kepada dia. Akhirnya Ibn Sirin pun dipenjarakan. Maka tersebar berita, kisah, cerita bahawasanya Ibn Sirin, seorang ulama yang masyhur, seorang ulama yang hebat, dipenjarakan kerana apa? Kerana dia tak mampu untuk bayar hutang dia. Lalu saudagar-saudagar yang ada di ketika itu, maka buat, kalau kita zaman sekarang ni derma kilat lah, kumpul sumbangan untuk nak tolong bayar hutang Ibn Sirin ni. Dia kumpul. Akhirnya jumlah yang dikumpul tu melebihi daripada hutang yang dia perlu bayar kepada penjual madu tu. Jumlah yang dikumpulkan, duit yang dikumpulkan, kita kata apa? 9 kali ganda. 9 kali ganda. Dia punya jumlah dia 9 kali ganda daripada apa yang dia hutang. Masya Allah, hebat. Itu sebab kita kena tengok, ambil pengajaran daripada kisah ni, bahwasanya sekiranya kita buat sesuatu kerana Allah dan kita hadapi sesuatu tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu dan tolong kita. Kita selalu baca ayat Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia makhraja. Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar daripada permasalahan yang dihadapi, dan Allah akan bagi rezeki kepada dia sekira-kira dia tak sangka. Jadi dalam kisah Ibn Sirin ni boleh kita jadikan sebagai panduan dan pedoman untuk kita, selagi mana kita terima qada dan qadar Allah Taala, selagi mana kita boleh perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Taala tidak akan sia-siakan kita. Walaupun Ibn Sirin di penjara, tapi dia hanya duduk sebentar saja di situ. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang nak uji hamba dia. Nak tengok sejauh mana ketakwaan, kehebatan, sejauh mana kita kata bang, tawakul ataupun pergantungan hamba tu tadi dengan Allah, atau pergantungan dia dengan benda yang lain ataupun dengan makhluk. Jadi sahabat-sahabat muslim-muslimat, anak-anak, adik-adik yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita jadikan ini sebagai panduan untuk kita. Mudah-mudahan dengan kisah yang diceritakan ini dapat membantu kita untuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, untuk kita menjadi orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita berazam, untuk kita perbaiki akhlak kita, untuk kita perbaiki amal ibadah kita. Marilah kita sama-sama berazam untuk pertingkatkan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil setiap peluang yang ada, manfaatkan ruang yang ada untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita dekatkan diri kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perkukuhkan tali kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan bantu dan tolong kita. Jadi anak satulah sekadar yang diizinkan oleh Allah untuk kita kongsi pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi ini boleh memberi manfaat kepada kita di dunia dan akhirat. Jadi sekali lagi anda pesan pada adik-adik, anak-anak semua, sahabat-sahabat, manfaatkan masa yang ada, peluang yang ada, sebab kita tak tahu bila Mahat nak boleh beroperasi balik. Kita pun tak tahu. Dengan jumlah yang semakin hari semakin meningkat, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang dapat bantu dan tolong kita. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, bermunajat pada Allah, merayu pada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat bala, Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat ujian ni daripada kita, dan dapatlah kita hidup dengan cara yang sempurna, dengan cara yang baik, insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.